Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kita sambung bacaan kita daripada kitab Intisari Ihya Ulumuddin. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita masih lagi dalam tajuk berkenaan dengan salat, iaitu makna-makna batin ataupun penghayatan hati pada ketika kita mengerjakan salat yang menjadi petanda apakah hati kita khusyuk, memberi penumpuan dan juga hadir bersama salat kita ataupun tidak. Kita telah pun membaca dua makna batin dalam salat yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang keseluruhannya adalah 6. Iaitu hudurul qalb, yang hadir hati bersama salat kita. Yang keduanya adalah tafahum. Tafahum iaitu kita memahami bacaan-bacaan di dalam salat dan juga gerakan-gerakan di dalam salat. Yang ketiganya ta'zim. Yang ta'zim iaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya haibah. Haibah iaitu takut kepada Allah. Yang kelima roja. Roja iaitu mengharap sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenamnya adalah hayaun. Kita berasa malu ataupun segan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sentiasa melimpahi rahmat yang tidak pernah kurang, sentiasa cukup kepada kita. Sedangkan kita pula yang tidak pernah sempurna melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah. Jadi, dan daripada 6 ini kita telah pun baca 2, iaitu hudurul qalb, hadir hati, dan juga tafahum. Dan pada pagi ini kita akan sambung yang ketiga, iaitulah ta'zim. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, sedangkan ta'zim, yakni diterjemah di sini dengan rasa hormat. Adapun dari segi harfiahnya, kalau kita nak perhatikan dari perkataan azamatu, keagungan. Ta'zim iaitu memberi keagungan kepada Allah. Sedangkan ta'zim yakni rasa hormat ataupun rasa keagungan juga merupakan perkara di luar kehadiran hati dan kepahaman. Makna di luar di sini dengan makna melebihi sekadar kehadiran hati dan juga faham. Jadi orang yang hadir, orang yang salat, sekalipun hatinya hadir bersama salat dia, dan sekalipun dia faham, memahami ucapan-ucapan yang dilafazkan dalam salat, tapi belum tentu hadir keagungan dalam hatinya. Keagungan terhadap Allah SWT. Sebab kata dia, bisa jadi, mana boleh berlaku, seseorang berbicara kepada budaknya, kepada hambanya, dengan hati yang penuh konsentrasi. Mana dia berbicara dengan hati menumpu pembicaraan dia. Mana dia bercakap dengan hamba dia. Dan apa yang dia cakapkan itu memang dia fokuskan dengan hati. Dan dia faham akan makna perkataannya kepada hambanya itu. Tetapi dia tidak menaruh rasa hormat kepadanya, kepada hambanya. Ini contoh kita bercakap dengan seseorang dengan hati menumpu
dan kita faham apa yang kita sampaikan, tapi tidak ada rasa hormat. Contohnya, seseorang yang bercakap dengan hamba. Kerana hamba ini, dia berada di level bawah daripada tuan. Jadi sudah tentu jaranglah seorang tuan itu dia mengagungkan hamba dia, menghormati hamba dia. Tapi bila dia bercakap, dia fokus dan dia faham, tapi tanpa keagungan. Jadi kerana itu, bila kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bukan saja perlu hati kita bukan saja hadir dan juga faham, tapi perlu lebih daripada itu, iaitu kita menzahirkan dalam hati kita betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian, kata dia, yang berdasarkan contoh tadi, ta'zim merupakan tambahan bagi kehadiran hati dan kepahaman. Jadi kalau penghayatan batin ni kita tidak tambah, maka solat kita itu walaupun khusyuk tapi sekadar hadir hati bersama solat dan juga sekadar kita memahami bacaan-bacaan solat, tapi tidak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian haibah pula, yang sedang haibah pula, itu yang keempat. Yang keempat, rasa takut yang bersumber dari rasa hormat. Ya, mana oleh sebab kita hadirlah hati kita keagungan Allah, maka timbul pula rasa takut. Kerana dia Tuhan yang Maha Agung, yang berkuasa, yang mentakdirkan segala-galanya dalam kehidupan kita. Jadi kita bimbang. Takut dia tidak menerima solat kita dan dia menghukum kita. Jadi kata Imam Al-Ghazali, sedangkan haibah, ni rasa takut, merupakan tambahan bagi ta'zim. Makna sifat penghayatan batin yang melebihi daripada ta'zim lagi. Bahkan ia adalah ungkapan tentang rasa takut yang bersumber dari ta'zim. Kerana orang yang tidak takut tidak bisa disebut haib. Jadi walaupun dia mentakzimkan Allah, tapi tidak rasa takut, maka dia tidak sampai pada martabat haibun. Dan itu berlaku juga dalam hidup kita. Diberi contoh di sini oleh pengarang. Contoh kata dia, rasa takut dari kalajengking atau dari keburukan perangai seseorang. Mana seseorang yang zalim, seseorang yang bengis, kita rasa takut pada dia. Kita rasa takut. Tapi takut itu tidak hadir daripada hormat. Tidak hadir daripada rasa dipanggil mengagungkan dia. Dan sejenisnya, mana seumpama kalajengking, seorang yang bengis dan buruk perangai tadi, rasa takut. Rasa takut dari kalajengking atau dari keburukan perangai seseorang dan yang sejenisnya termasuk sebab-sebab yang rendah yang tidak disebut takut yang bersumber dari rasa hormat ataupun ta'zim atau mahabbah. Sedangkan takut kepada penguasa yang dihormati disebut takut yang bersumber dari rasa hormat, rasa kasih, mahabbah. Jadi habibah, bukan habibah, haibah. Itu haibah. Jadi haibah ialah rasa takut yang bersumber dari penghormatan dan pemuliaan. Dan ini menjadi menterjemahkan sekaligus maksud alhamdu itu sendiri. Yang kita selalu sebut, selalu berzikir alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi para ulama menyatakan bahawa makna alhamdu bukan sekadar kita mengagungkan seseorang, tapi keagungan kerana kasih dan juga kerana kita menyanjung seseorang, mahabbatan wa ta'ziman. Kerana kita kasih kepada dia dan juga kerana kita mengagungkan dia. Jadi kata ulama, makna alhamdu, dzikrul mahmud
bisifatil kamal mahabbatan wa ta'ziman. Itu makna alhamdu. Alhamdu ialah kita menyebut orang yang kita sanjung, kita puji. Kita menyebutnya bisifatil kamal dengan sifat-sifat kesempurnaan. Mahabbatan kita sebut itu kerana kasih, wa ta'ziman dan juga kerana mengagungkan dia. Jadi sebab itu bila kita sebut alhamdulillah, alhamdulillah maknanya ya Allah, engkaulah yang maha terpuji, engkaulah yang maha hebat, engkaulah yang maha mengetahui, ya Allah, engkaulah yang maha pengasih, maha penyayang. Kita sebut itu kerana apa? Kerana kita kasih kepada Allah dan juga kerana hati kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu juga kata dia, haibah. Haibah, perasaan haibah iaitu kita mengagungkan Allah. Kita takut, haibah itu takut kepada Allah. Bukan takut kosong gitu saja seperti takut kalajengking, takut harimau, tapi takut kerana kita kasih kepada Allah dan juga kerana terharu, dan juga takut kerana Allah ini boleh membalas kita kalau dia nak. Sedangkan rajak yang harapan tidak diragui lagi merupakan tambahan lagi. Mana tambahan bersifat-sifat tadi lagi. Mana kalau makna tambahan ni ialah walaupun sifat-sifat lain ada tapi tak semestinya dia ada kalau tidak dihadirkan dalam hati kita. Betapa banyak orang yang menghormati seorang raja yang ditakuti tetapi tidak diharapkan balasannya. Mana takutlah tapi tak ada apa-apa yang dapat. Dan kita takut pada seorang raja, yang kebetulan raja itu kedekut, maka sekadar takutlah rakyat. Seorang raja, pemerintah yang ditakuti oleh rakyat. Tapi tidak ada sesuatu yang dapat diharap oleh rakyat. Kerana dia raja yang kedekut. Cuma berkuasa. Bagi sebab itu, bila kita takut kepada Allah, pada yang sama, kita mengharapkan rahmat Allah. Mengharapkan keampunan Allah. Mengharapkan kurniaan Allah. Dan mengharapkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata sedangkan rajak ni harap tidak diragui lagi merupakan tambahan. Ini sifat yang lain pula. Yang perlu hadir juga dalam hati kita. Betul banyak orang yang menghormati seorang raja yang ditakuti tapi tidak diharapkan balasannya. Sedangkan seorang hamba dengan salatnya harus mengharapkan ganjaran Allah. Sebagaimana dia takut hukuman Allah bila melakukan pelanggaran. Jadi pada haibah tadi, kita takut Allah menghukumkan kita. Allah ini dia penuh dengan azamah. Sifat-sifat azamah. Sifat keagungan. Tapi pada yang sama, kita juga mengharapkan Allah membersihkan kita daripada dosa. Kita juga mengharapkan agar Allah melimpahi rahmat pada kita di dunia dan juga rahmat pada kita di akhirat. Jadi sebab itu perlu ada ar-raja'u, iaitu pengharapan. Dan tak akhir iaitu malu. Haya'un perlu hadir ketika kita mengerjakan salat. Perasaan malu. Kata dia merupakan tambahan bagi semua hal yang di atas. Jadi seolah-olah Imam Al-Ghazali ini menggambarkan kepada kita bahawa inilah sifat yang mengatasi segala sifat yang lain. Segala penghayatan batin iaitu kita rasa malu di hadapan Allah Ta'ala. Kerana landasannya adalah perasaan selalu kurang sempurna. Mana perasaan mana kita ni sentiasa beribadat, ibadat kita tu banyak kurang, bukan sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan setiap kali kita mengerjakan solat, memang solat kita tu selalu cacat. Jadi kita rasa malu dengan Allah Ta'ala. Hadir perasaan malu, maka kita melafazkan, Ya Allah, inilah sahaja yang mampu untuk aku persembahkan kepadamu, Ya Allah. Walaupun kurang, terimalah seadanya. Dan selalu buat dosa. Dan pada yang sama, kita juga selalu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itu, dengan adanya perasaan malu ini dan menyebabkan
kita senantiasa memelihara solat kita ini. Dan biarlah kurang, tapi kita lakukan dengan yang paling baik. Itu semua ta'rif makna-makna batin dalam solat. Sekarang ini kita masuk tajuk yang baru, iaitu asbab. Yang menyembuhkan macam mana kita nak timbulkan makna-makna batin tadi. Macam mana kita nak timbulkan hati kita, nak hadirkan hati kita. Kehadiran hati ini, macam mana nak cetuskan hati kita. Maka inilah yang bab yang berikutnya. Ketahuilah bahawa faktor penyebab kehadiran hati adalah himmah. Jadi macam mana nak hadirkan hati? Macam mana kita nak pastikan hati kita hadir bersama salat? Kata dia penyebabnya ialah himmah. Kalau ada himmatun, maka hadirlah hati. Tapi kalau tidak ada himmah, hati tak akan hadir. Dan diterjemahkan himmah iaitu perhatian utama. Dan sejauh mana hati kita melihat solat ini sebagai sesuatu yang perlu diberi perhatian. Jadi kalau hati kita merasakan solat ni penting, walaupun di sini diterjemah himmah itu perhatian utama. Wallahu a'lam, tapi nasa himmah ni ada dua maksud. Kalau kita tengok dalam terjemahan dalam kamus bahasa Arab, himmah ini ada dua maksud. Yang pertama ialah hati berasa dia penting. Itu himmah tu. Hati berasa sesuatu itu penting. Itu himmah. Mana hati ingin mencapai dia. Itu himmah. Contohnya, bila perut lapar, hati akan rasa dia perlu makan. Hati rasa pernah makan. Maka dengan hati rasa dia perlu makan, hati memberi isyarat pada otak. Lalu otak memberi isyarat pada kaki untuk berjalan, mencari makanan. Dan kadang-kadang terpaksa menaiki kereta. Jadi oleh kerana hati kita berasa penting, kita akan cari seboleh-bolehnya. Lagi tak dapat makan, lagi tu kita tak akan cari. Itu yang pertama. Yang kedua, di sana ada satu istilah dalam bahasa Arab. Disebut dengan himmatun aliyah. Ini pula bermakna keazaman. Himmatun aliyah, himmah yang tinggi. Ini makna keazaman yang tinggi. Keazaman. Jadi kata Imam Ghazali, apakah hati kita ni, macam mana hati kita akan hadir dalam salat? Iaitu melihat kepada himmatun. Sejauh mana hati kita berasa salat ini penting, perlu dicapai. Dan juga sejauh mana hati berazam untuk mengerjakan salat ini. Karena kata dia, sesungguhnya hatimu mengikuti himmah kamu. Hati kamu akan mengikuti benda yang dia rasa penting. Ataupun benda yang dia berazam untuk mencapai. Sehingga ia tidak akan hadir. Hati tidak akan hadir kecuali berkaitan dengan hal-hal yang menjadi perhatian utama kamu. Keinginan kamu. Bila ada sesuatu yang menjadi perhatian utama kamu, ataupun keinginan kamu, keazaman kamu, maka hati pasti akan hadir. Suka atau tidak suka. Mana hati tetap akan paksa kita untuk kita dapatkan. Memang kita tak suka berjalan. Tak suka naik kereta. Tapi hati kata kalau kamu tak beli makanan, kamu tak akan dapat makan. Kamu akan terus lapar. Jadi begitu juga. Kalau hati kita ni ada kepentingan solat, maka hati akan kata dekat kita, kamu kalau tak solat, kamu tak akan masuk syurga. Allah Ta'ala tak akan kasih kepada kamu. Kamu tak akan mencapai ketenangan dalam hidup kamu. Jadi masalah sekarang ni, sejauh mana hati kita memahami kepentingan solat. Itu yang akan disebut Imam Ghazali. Karena hati terbentuk dan terkondisikan dengan perhatian utama tersebut. Dengan keinginan dia. Dengan keazaman dia. Apabila hati tidak hadir dalam
salat, maka ia tidak akan pasif begitu saja. Memang tak akan berhenti begitu saja, tetapi pasti berkeliaran mengikut urusan dunia yang menjadi perhatian utamanya, menjadi himmahnya. Jadi kalau dalam hati kita ini yang menjadi keinginan dia itu, yang menjadi keazaman itu adalah dunia semua. Maka sebab itu bila kita duduk dalam solat pun, hati kita masih lagi memikirkan tentang dunia. Kerana itulah yang menjadi keutamaan dia, keinginan dia. Oleh itu, tidak ada kiat dan terapi, tidak ada cara, tidak ada terapi untuk menghadirkan hati kecuali dengan memalingkan himmah, keinginan hati dan perhatian hati kepada solat. Jadi macam mana nak palingkan hati pada solat? Dia akan sebut selepas ini, iaitu dengan kita menghadirkan akhirat. Sementara itu, himmah tidak akan terarah kepada solat selagi belum jelas bahawa tujuan yang dicari tergantung kepadanya pada solat. Kita nak cari apa dengan solat ini? Apa dia yang kita nak cari dalam solat? Kalau kita tak faham, tak tahu, tidak memahami kenapa kita perlu solat, maka himmah itu tidak akan terarah kepada solat. Dan itulah keimanan. Itulah keimanan dipanggil. Dan pembenaran bahawa akhirat lebih baik dan lebih kekal, dan bahawa solat merupakan sarana kepadanya. Jadi solat ni sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk kita mencapai akhirat. Terutama sekali untuk kita melihat Allah. Nah, hari ini kita menghadap Allah. Mudah-mudahan nanti di akhirat nanti kita dapat melihat Allah. Dan untuk melihat Allah ini hanya boleh kalau kita berjaya masuk dalam syurga. Kalau kita berjaya masuk dalam syurga. Jadi sebab itu dia berada di situ rahsianya. Kalau jiwa kita jiwa akhirat, otomatik akan khusyuk, akan hadir hati. Tapi kalau jiwa kita jiwa dunia, susah untuk kita hadir hati dalam solat kita. Susah untuk kaki kita berulang-alik ke masjid. Kerana tempat akhirat bagi orang dunia ini adalah masjid. Sebab itu dalam hadis Sunan Tirmizi, Nabi SAW menyebutkan, "Idza ra'aitum rajulan ya'tadul masjid, fashhadu lahu bil iman." Atau kama qala Nabi SAW. Bila kau melihat seorang lelaki yang menjadi kebiasaannya pergi ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka bersaksilah untuknya dengan keimanan. Maknanya dia memang seorang beriman. Yang seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang yang Nabi sebut itu adalah kita, salah seorangnya adalah kita. Jadi sebab itu kena baca banyak selalu tentang akhirat. Kurangkan belajar fiqh, banyakkan belajar akhirat. Banyakkan baca buku-buku berkenaan dengan syurga, mata air dalam syurga, nikmat-nikmat dalam syurga. Kita akan bertemu Rasulullah di sana nanti, bertemu dengan para sahabat, dan bertemu dengan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana pentingnya, bahkan dalam Quran nama-nama surah paling banyak diberikan bersempena dengan kiamat, bersempena dengan akhirat. Persoalan yang banyak dibicarakan dalam Quran adalah Allah dan juga akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Nabi sini pun banyak sebut kaitkan amalan dengan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Fal yukrim dhaifah, maka muliakan tetamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka ucapkanlah yang baik ataupun senyap saja. Dia banyak hadis begitu. Dan siapa yang beriman dengan Allah akhirat. Jadi rahsianya berada di situ, iaitu jiwa akhirat. Membina jiwa akhirat.
Nak cari ahli politik pun cari ahli politik akhirat. Kalau ahli politik yang tidak akhirat ni, semuanya adalah bohong, menipu, mana merosakkan rakyat. Dia boleh berubah bila-bila masa. Walaupun percakapan itu seolah untuk rakyat, tapi semakin hari Allah Ta'ala semakin mendedahkan bahawa sebenarnya mereka hanya nak pada jawatan saja. Kita saja yang tertipu. Jadi segala-galanya adalah akhirat. Dengan sebab seperti itu, hatimu akan hadir bila anda berada di hadapan sebagian orang besar yang tidak berkuasa menimpakan bahaya dan memberi manfaat kepadamu. Dengan sebab seperti itu, hatimu akan hadir bila anda berada di hadapan sebagian orang besar yang tidak berkuasa menimpa bahaya dan memberi manfaat kepadamu. Jadi, bila kita faham hakikat itu, kata Imam Ghazali, maka kita boleh faham kenapa hati kita hadir bila berada di depan pembesar, tapi tidak hadir bila berdepan dengan pembesar. Bagi segala pembesar itu Allah. Kerana hati kita, jiwa dunia. Bila kita jiwa dunia, kita berdepan dengan orang yang ada harta dunia, maka hadirlah hati kita. Kita seronok dengan dia sebab kita duk tumpu pada habuan duniawi yang dia boleh bagi. Tapi tak hadir pula depan Allah Ta'ala kerana jiwa akhirat tidak ada. Kerana hanya di akhirat saja Allah menjanjikan akan menunaikan anugerah dia kepada kita. Dengan sebab seperti itu, hatimu akan hadir. Mana bila hati kita tu hati dunia, hati kita akan hadir bila anda berada di hadapan sebagai orang besar yang tidak pun berkuasa menimpakan bahaya dan memberi manfaat kepada kamu. Bila hati tidak hadir pada waktu munajat, namun pada yang sama, hati tak hadir pula pada ketika munajat dengan Allah. Sedangkan Allah lah yang menguasai segala kerajaan, kekuasaan, manfaat dan bahaya. Maka kata dia, maka janganlah anda mengira bahawa hal tersebut memiliki sebab lain, melainkan kelemahan iman. Maka anda akan menganggap bahawa puncanya itu adalah sebab iman lemah. Terutama sekali keimanan kepada hari akhirat itu lemah. Jadi sebab itu, berada di depan raja, berada di hadapan menteri, berada di hadapan menteri besar, Perdana Menteri, kita berasa takut, berasa khusyuk depan mereka, tunduk kita. Tapi bila kita berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pula, tidak tunduk, tidak hadir perasaan tersebut. Karena itu berjuanglah anda untuk memperkuatkan keimanan dengan jalan tersebut. Jadi untuk kita khusyuk dalam salat, kena berjuang, kata dia. Berjuang untuk apa tu? Untuk kuatkan keimanan kita. Terutama sekali keimanan kepada Allah dan juga keimanan kepada hari akhirat. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, kita baca satu sebab, satu faktor. Insya-Allah ada 5 lagi. Sebab inilah bagusnya kita Imam Ghazali ni. Kerana dia mengasuh kita, mendidik kita dengan penuh, dia panggil. Dengan makna komplit lah. Makna bukan dia cerita saja ketika solat kita perlu, hati kita perlu sekian-sekian. Tapi dia sebut
Macam mana nak dapat? Dari pengalaman dia. Kerana dia melalui. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.